belakang. Dia kata buat saya apa? Tak ada lagi belakang nampak. Okey, kita tak boleh. Asal keluar. Tak nak mereka nak kena keluarkan balik apa yang Syah lepas tu dengan orang di BKL. Jadi masing-masing kena keluarkan balik. Bukannya dia pun tak tahu benda ni scam. Dia kira macam kami hitam. Abang, jangan cakap tak tahu. Dia tahu lah. Kita dah jumpa dah. Dia tahu sebab dia bercinta dengan orang tu. Segala duit yang dia dapat ni dia tahu. Selepas berapa bulan tu orang tu dah declare benda tu memang scam. Jadi dia teruskan dia ajak pula lagi 2 orang. Tapi mengikut cerita dia kata dia bersih. Kita mengikut cerita dia. Saya mengikut cerita daripada DBKL dengan Syah. Abang dah ambil penjelasan benda dia? Dah. Mana dia cakap? Semalam dah selesai dah. Syah dah sampai dekat Semoyan dah? Syah tak sampai sebab dia COVID. Kita jumpa dan DBKL tu punya orang kita dah jumpa dah. Sebab tu kita tak bagi kerja sama. Tapi masing-masing nak buat kepala okey je. Abang ni daripada Semboyan lah? Buat apa dia lari? Kalau benda tu betul, pulang je lah. Ini je kita nak. Betul tak? Sekarang jumlah yang masing-masing yang ada dekat ejen aja. Ada dekat ejen je, komisen je. Tinggal komisen. Ejen ada berapa? Yang ejen yang kena ejen bayar. 100. Ejen je dah? Yang macam kat ejen yang sekarang ejen ada 4 kan? Semua ada ratusan. Oh, ratusan ribu lah. Dan itu jumlah yang perlu dikeluarkan. Itu keluar tu settle lah. Sekarang kita kesian orang kampung kita lah. Mana lagi 2 orang tu? Dia kenapa dia tak nak turun? Sabar dekat luar on the way. Sabar. Abang ni datang. Tak, sekarang ni saya tanya awak. Contohlah awak jual rumah 100 unit. Okey? Awak jual rumah 100 unit. Katakanlah awak makan komisen satu rumah 300. Betul? Jadi awak sekarang kalau ikutkan 100 unit kali dengan 300, awak kena pulangkan balik 300,000, betul? So itu yang komisen awak dapat, betul? Awak terima komisen tu? Kenapa sampai 300,000? Ya, abang tu bagi contoh. Tak. Dia contoh kak. Dia kepala tengah ni kan. Tapi saya cakap terus terang, akak pun tahu berapa unit akak jual kan? Jadi akak jual Satu unit depend pada dia orang lah yang bagi 15, 17, 18. Yalah, tapi komisen akak tak. Komisen akak paling rendah RM300, betul? Kau cakap relax, tenang. Betul tak? RM300. Tenang je. Jadi kalau ikutkan, Settle baik. kalau komisen akak pun kalau 100 unit dah RM300,000, betul? Betul? 100,000. Betul? Tak. Dia kau punya komisen berapa ringgit? 500 belum tu boleh. Tak. Ada tak? Kalau nak tahu komisen 18. Okey, 18 50 tu ada pakai. Tapi 50 tu banyak okey. Contoh 1,800. 1,800 tu contoh dah terpakai 60. Lebih tu semua Kak Syah. Sebab tu cakap aku hari ni aku nak kumpulkan semua bukti. Akak. Betul, sebab aku ada transaction. Sebab tu aku berhak untuk backup diri aku. Transaction tu kat mana? Semua ada, tapi aku nak bukti. Maksudnya kata kena cover ni, bayar ni, kau kena masuk, aku kena. Jangan bodoh dengan saya sebab semalam dengan hari ni punya cerita macam tak sama. Saya faham. Sebab akak okey, dengar saya cakap duit masuk dekat awak. Duit masuk dekat laki bini tu, betul? Awak jual 3,500. Klien masuk dekat dia. Betul? Klien lepas Mia tu dah terima duit akan masuk dekat Ila, betul? Betul. Tapi dia masuk dekat awak selepas tolak komisen, betul? Awak masuk dekat Syah dah siap-siap tolak komisen, betul? Jadi apa yang awak nak cakap semua duit awak transfer dekat Syah? Memang awak transfer dekat Syah tapi awak transfer duit yang balance. Komisen awak dengan laki bini ni memang awak dah ambil siap-siap. Memang dah ambil siap-siap. Abang faham tak maksud saya? Saya pun faham, tapi sekarang ni saya nak faham benda yang macam ni. Okey. Tak, sebab macam Syah, TMB apa semua dia kata okey ni bahagian ni 6 ejen kena bayar. Okey, contoh Mia ejen 36,000 kena bayar. Ila 26,000. Yang ejennya ni kena bayar 16,000. Kalau kau tak bayar TMB ni semua, memang kau kendala. Oh, maksudnya dia ada minta sebab tambahan tu tau. Saya tahu bang, semalam dia dah jelaskan saya. Oh, saya dah kata kat dia. Sebab tu kalau dia cakap nak ambil pun tak tahu semua sangat detail dia macam ni lah. Sebab dia nak minta semua duit yang komisen tu. Sebab tu cakap kalau nak minta duit semua komisen tu tak ada majoriti kat Syah. Sebab tu kau kena tahu detail, bagi detail kat abang ni kan. Kau tulis. Rasa dah detail mana kalau lagi. Kalau kau ni kau tulis. Dia tanya mana duit, aku tak ada duit. Memang tak ada duit. Masalah duit tu kan kalau nak pulangkan dulu kan. Kalau ada bagi masa, mungkin insya-Allah. Bang, masa semua tu bang tak ada masalah bang, tapi boleh berbincang, abang faham tak? Abang tanya dia semalam dia datang, adakah kita bagi semua pengadu ni jumpa dia bang?
kalau saya bagi semua pengadu ni jumpa dia, mungkin saya tak bagi dia muka bang. Tapi saya bawa dia naik atas sama dengan 2 orang tu lagi, kita buat meeting tertutup. Masa saya tak bagi muka kat dia ni. Kalau saya bagi duk layan 100 pengadu tu macam mana? Contoh. Sebab aku nak bikin benda-benda ni semua. Kak, akak tak payah nak jelaskan saya. Akak dah jelaskan ni semalam lagi. Saya pun dah faham. Sekarang ni Sebab yang selain saya dia tak ada faham benda akak lain. ni sekarang ni, konsep dia berapa yang akak dah makan, akak kena keluarkan balik. Berapa akak dah bayar kat Syah tu memanglah akak kena bayar dekat Syah. Banyak transfer kat orang, customer-customer yang saya dah awal-awal cancelkan. Faham? Macam mana? Contoh, Dia macam ni. ada permohonan yang lain cancel, saya dah bagi. Sekejap saya cari Sebab dia dah banyak. Pada transaction tu semua yang kau dah Semua bayar. ada. Sebab dia cakap yang tu lah, aku itu. berhak tak backup diri aku sebab Yang tu lah. aku banyak lain kat okey, Sebab sini. tu lah kau kena keluarkan putih-putih tunjuk kat abang ni. Berapa banyak akak dah refund dekat customer? Ni tengok statement bank. Ha? Ada yang bagi hand, bagi Sekarang dorang- kita dorang dah bagi hand. kita dah terima aduan lebih kurang 565 pengadu. Kita ada detail. Berapa banyak? Kalau yang semua bila dia bagi, semua yang mohon, Ha. semua dah buat pengaduan. Betul? Betul. Betul aduan. Nak Akak tengok apa? Ha? Anda tengok nak tengok nama-nama dia orang. Kak, akak pergi datang ke office kami, pergi baca satu-satu file. Semua. Semua. Pergi tengok. Kalau semua, sekejap 165 lah sebab semua tu terakhir. saya- Terakhir saya- tu. saya dah kata kau saya- check satu-satu apa saya dah semua. kata Ya, kat sebab aku Sama nak dah. cari semua yang Kau mana bagi aku dia dah sama je transfer senang. apa Kita semua. buat apa nak benda-benda kepala kan? Saya dah kata kat akak daripada semalam saya datang nak rugi. Ya, sebab tadi pun aku banyak Lepas pesan kita abang ni nak elok. Nanti kita hutang ke jalan teman. Boleh Boleh bang, tak ada Adik masalah. dia teman. Boleh bang. Saya nak jumpa dengan dia, lepas tu dengan suami isteri tu, dengan adik pada suami ke pada isteri saya tak pasti. Dia ada 4 orang. Sebab siapa yang beli rumah ni, adik-beradik pun ada yang beli rumah. Kita tengok benda ni macam real kan. Betul. Sebab ada yang kata dia check dekat di BKL ada dalam sistem nama. Itu yang diorang dia percaya pun kan. Dan kami beli je lah, tak ada nak masuk nak pergi ajak-ajak orang kan. Betul. Mungkin dia kan, mungkin dia kami kan. Sebab Macam ni, kalau kau ingat yang mana kau dah bayar cash, Okey. kau tuliskan tulis kat atas. kalau yang nak mana cakap yang transfer betul ni, dia lah pakai. Anggaran 20k, 20k. nanti kat Sebab sini. tu aku baki tu aku nak cari. Aku tak boleh nak on the spot macam tu. Mana aku nak cari duit? Sebab aku fikir mana aku nak cari duit. Satu hari Bukan, aku bukan. fikir pusing-pusing. Mana aku nak cari duit? Bukan nak bagi duit dulu. Abang ni boleh bagi masa, boleh bagi tempoh. Boleh kan bang? Tak Tempoh. macam Kalau kata macam abang kau kata cakap nak, kau datang bawa duit. Aku dia kata pusing-pusing mana aku nak cari dia duit. pening Satu hari sebab aku fikir dia cari takut duit. nak datang office bang. Sebab dia takut Sebab pagi apa tu suruh kena bawa bawa duit? cash. Kita Itu tak ada yang duit dia. macam mana? Satu hari pusing cari duit. Kalau boleh cakap nak tu yang kita pakai. Tu sebab kau kena pergi office, kau bagi detail. Bagi detail satu berapa Ya, aku jumlah dah tu. terangkan duit majoriti tak ada kat aku. Ada bukti aku Tak, transfer. sekarang ni saya nak Kalau nak cakap yang aku pakai anggaran dalam 20k bagi. Okey, mana dah bagi 4k. Okey, saya 16K. cakap simple je kak. Akak nak pengadu ni report atas akak atau report atas Syah? Itu je. Itulah Syah. Sebab dia mastermind. Okey, jadi saya nak jadi saya akak dengar saya cakap ni. Ya. Jadi akak tahu tak semalam saya dah jelaskan dengan akak kalau akak nak lepaskan tengkuk akak macam mana? Abang ni bagi solution. Semalam saya cakap kan. Abang ni bagi solution. Aku tak boleh fikir. Sebab dia kepala tengah blur bang. Tu Tak jadi. boleh. Bang, kita bukan duduk kat dalam guni tu bang. Tahu. Kita duduk Saya kat tak sofa boleh cantik fokus. je. Abang bagi solution ni macam mana bang? Abang terang. Saya dah terangkan dia. Berapa yang dia makan dia keluarkan, itu saja. Yang lain tu balai tu kepala ha. Yang selebihnya kena lah. Dia Contohnya kena declare lah semalam ni pengadu pengadu. Saya rasa pengadu pun faham saya punya penjelasan lah. Jadi dia sekarang dia nak buat seolah-olah dia nak lepas tangan. Kalau dia lepas tangan, kalau dia lepas tangan, contohnya saya tanya kat ni, kalau dia lepas tangan, Syah semua boleh garanti boleh bayar duit. Dekat dia lah lepas ni. Betul tak bang? Betul. Sebab tu semalam saya bagi suggestion benda yang sama bang. Boy cakap, kalau ada 10k kau Tak, bayar 10k. akak dengar ni, dengar diam. Semalam masa dia Kau cukupkan masa aku berapa jam je. Aku tidur berapa jam tak cukup. Habis kenapa Nanti kau aku langgar? Pusing. Kau Habis tak kau ada langgar? kau call dia orang. Habis Aku kenapa ni kering pusing, sangat pusing, kesenapan pusing. patah lah apalah. Susah patah apa cakap? Siapa Itu laki cakap? bini tu panggil dia datang kejap lagi. Oh, dia cakap tu yang datang rumah mak dia, boy. Betul ke Ada jangan orang- buat statement salah. Ini kenapa senapan tak betul patah. pula? Betul lah. Mana Betul. senapan patah mana kak? Senapan patah ada orang serang kat Okey. rumah mak dia. Dia cakap ada orang ugur nak bawa senapan patah. Oh, boleh pula macam tu. Dia dia cakap boleh. cakap saja tapi bawa tak? Tapi itu pun kalau bawa makan apa jalan bang. Betul, tapi masalah okey saya pun boleh cakap.
Tapi Sekarang janganlah. Dia macam ni. Sekarang ni Nanti pening duduk sana macam ni. Duduk lah. Duduk bagi duduk lah. sekarang semalam korang dah bersepakat betul untuk selesaikan benda ni, betul? Apa yang korang makan. Betul. Jadi kenapa tak nak selesaikan? Kan tahu tak, satu hari ni macam boy. Nak kau bawa pakai yang mana? Mana nak cari? Fikir yang orang sedang ada orang lah bakal boleh buat pasal-pasal buat dulu kan. Macam Ilan ni fikir mana nak cari, mana nak cari. Kalau buat kata kepastikan datang kau buat duit. Kalau tak datang saya tak buat duit. Macam mana? Enggak, aku reda tak apa, balik rumah je lah. Itu je aku yang tawakal. Sebab kalau nak cakap duit tu macam aku cakap, kau stand by duit. Stand by duit. Datang sana kau bawa duit. Apa kau buat? Kalau memang nak kena ikutkan awak kena refund pada pengadu kan, awak tak nak refund dekat pengadu kan? Betul tak? Refund, tapi saya nak tahu yang refund tu betul-betul kat customer saya tak? Sebab saya takut nanti ke customer dengan orang. Itu saya takut juga. Saya Puan, saya sebelum saya jumpa dengan Puan ni, saya dah ada full dokumen berapa beli atas nama Puan, berapa beli atas nama Nia. Saya dah tahu. Jadi jangan cakap seolah-olah macam saya ni bodoh lah. Itu saya beritahu kat Puan. Sebab sebelum saya pergi ni, saya dah siapkan dokumen saya untuk bagi pada Puan. Dan saya Puan takkan nak, kalau benda tu memang beli atas nama Puan 200 biji umar, akan saya nak pergi tutup dekat Puan 300 biji umar. Sudah pasti saya akan tutup 200 biji umar. Betul? Sebab kalau memang ada Puan sini 200 biji umar, saya semalam, daripada semalam lagi saya kata dengan Puan, untuk kita selesaikan benda ni, Puan jangan fikir Puan punya Syah ni semua. Puan fikir Puan punya sendiri sekarang. Saya rasa, saya cakap terus terang, husband and wife tu pun dia faham apa yang saya cuba jelaskan dekat dia. Kalau macam saya fikir macam ni, aku rasa aku nak dapatkan Syah dulu. Dapatkan Syah dulu, dapat duit, aku baru boleh bagi budak-budak aku. Sebab kalau aku bagi, aku tak tahu. Syah, dia memang akan refund apa yang dia makan. Faham? Kalau Puan bayar kat dia RM2, takkan dia nak refund RM3,000? Itu dia bagi detail je. Berapa yang dia Maksudnya aku, semua transaction yang aku tak, maksud dia macam ni. Contoh sekarang ni 500 orang. Lepas tu 100 orang dah minta refund. So dia bayar full kat 100 orang tu. Sekarang ni contohlah Syah bayar kat korang 565 orang tu. So mana duit dia yang 100 tu yang bayar kat orang tu? Faham tak? Sekarang ni dia nak kena balance kan. Sebab tu dia kena minta duit kat Syah dulu, dia kena buat kira-kira dulu, baru dia boleh bagi balik kat pemohon. Okey, berapa yang awak refund Puan? Cuba cakap kat saya. Kan dia kata nanti dia bagi Tak, dia tu. dia mesti tahu lebih kurang Puan refund lebih kurang berapa banyak. Itulah maksud dia, cuma dia tak tahu nak explain macam mana. tak? Faham. Dia nak kena kontra balik duit tu. Faham. So sekarang ni dia kena kerjasama dengan Syah lah. Syah tak boleh bagi korang 100% duit tu kat korang. Sebab dia dah keluar duit dia juga untuk refund kat orang lain. Macam tu lah, contoh lah. Macam tu. Sebab tu kena Syah kena bagi duit dulu kat dia, baru dia boleh bagi kat pemohon lain. Maksudnya Puan nak suruh Syah refund kat dia? Mestilah, dah dia bayar kat Syah, Syah bayarlah kat dia balik. Aku kena pergi Syah dengan pemohon lain. Faham kan yang saya faham? Itulah apa yang kita sampaikan. Dia transfer kat Syah, Syah kena transfer balik kat dia, baru dia boleh transfer kat orang lain. Syah tak boleh transfer kat korang. Sebab korang tak tahu antara perbincangan orang berapa yang dia bayar kat Syah, berapa yang Tak, sekarang ni saya tanya Puan betul-betul. Berapa Puan refund pada orang? tak tahu. Kau bilang kau dia. Habis lah dia atas. Kalau Puan kata okeylah, katakan Puan dah refund lebih kurang dalam 5 orang ke 10 orang ke Puan. Lebih ramai. Akak tahu kes ni? Saya tahulah. Tahulah. Itulah adik saya sebab masa benda ni saya dah baru dahsyat. tahulah Sebab masa saya dahsyat si Syah ni macam ada benda tak kena. Cakap benda tak kena ni, baik aku settlekan saudara yang dekat. Terus macam kawan ke apa dah transfer kat orang siap-siap. Jadi sebab tu dia cakap kalau macam duit yang Ila pakai tu dah banyak refund kat orang. Lepas tu yang commission Ila tu contohlah kan, Syah ada kat Ila. Ila ada slot kosong ni, slot kosong 6. Tapi kau kena pakai duit kau dulu. Dia kata ada belah aku punya agent, ada orang 6 orang cancel.
Tapi kalau kau ada pemohon, kau kena pakai duit kau dulu. Nanti bila yang ejen aku ni dah refund by draft, baru aku pulangkan duit kat kau. Ini macam mana? Nak bawa dia pergi jumpa Syah terus ke atau? Semua ada kat sini sebab tu. Jangan. Sekarang ni kau panggil lagi 4 orang ni, semua aku nak. Kalau tidak, kau malunya. Bukan, aku tak apalah. Malu Kau jangan seru. Bukan, sebab aku macam Bila kau asyik. So datang kali ni nak jumpa dia. Kau buat aku macam budak. Aku layan kau macam bidadari apa semua. Bukan budak-budak sebab tu aku cakap akan benda ni nanti komisen aku dah lari kat budak-budak ni. Lepas tu yang lain tu biar aku dimasuk kat Syah macam kata aku kena cover duit aku sendiri. Jadi aku kena keluar. Kau ada simpan nama tipu aku betul tak? Ada. Ada ke tak kau? Aku Kau dah siapa pula yang kau? Memanglah. Tadi kau kata kau tak Kau pun cakap dengan aku lah aku kena datang ni bawa duit ni. Habis kalau aku tak dapat duit. Tak, kau manusia tak apa. Takkan kau tak tahu kalau kau tak ada duit. Kau datang cakap kau tak Kau ada duit. cakap kau datang lah berapa ribu. Kau sendiri cakap dengan aku. Ya betul lah, apa yang kau ada sebab duit yang kau ambil. Habis kalau aku tak ada duit. Habis kau tak pandai nak cakap. Kau diam sini nak orang cari kau. Itu lagi diorang tu 60,000 lah, pajak tanah lah, mak pergi pajak gigi lah, apalah. Apa benda kau orang main lah. Yalah ni cerita. Ini aku cerita buat aku. Okay, tak apa kau panggil. Sebab 4 orang tak nak dengar. Aku dah datang jauh-jauh tak ada. Malam benda ni akak patut selesaikan dah. Sebab saya berjam-jam dengan akak semalam. Okay, macam ni akak. Kalau saya tak push akak boleh bawa balik dia. Mungkin Kalau 3 orang tak angkat, masalah. Kalau kau nak macam buat kerja macam ni macam mana aku cakap? Tak apalah. Okay, 3 orang tu apa? On way ke? Dah telefon belum? Aku dah telefon, Jadi dah aku yang maki diorang ni jadi. Hashim tu sudah datang sebab Abang Yusof jumpa dia. 165,000. 165,000 tu lah puan kena refund. Jadi 165,000 ni berapa yang puan bagi dekat si Syah tu? Yang duit kau bayar api apa semua. Saya rasa puan bayar dekat Syah tu baru tak silap saya semalam puan tunjuk kat saya dalam 40,000 betul? Yang puan tunjuk kat saya semalam dekat 40,000 betul? Okey, 165 tolak 40,000. Ada balance berapa? 125 betul? Okey, 125 ni macam mana puan nak refund? Ini saya cakap. Ada lagi duit yang hantarkan masuk pihak Syah. Sebab tu saya cakap benda ni daripada tahun 2021 saya kena korek balik. Jangan macam tu puan. Sebab semalam puan cakap kat saya, puan tunjuk kat saya semalam. Betul. Tapi saya pun ada cakap. Saya pun banyak duit bayar yang komisen tu lari kat Syah. Sebab tu saya cakap saya nak bicara. Komisen saya banyak lari kat Syah. Sebab saya bukti saya keluarkan balik cari balik contoh lah kan. KMB salah satu. Lepas tu contoh dia cakap ni aku punya ejen ni ada 6 unit slot cancel. Tapi duit tak dapat ni. Kau kena bayar dulu duit kau. Bahkan maksudnya duit saya sendiri. Itu pun saya kena kira lagi. Lepas tu ada lagi beberapa benda ni pakai duit yang komisen juga. Sebab tu saya nak gali cek yang daripada 2021 tu sampai sekarang. Sebab itu yang saya masukkan kat kamu. Kak, yelah betul lah. Saya kata, saya faham apa yang... Kalau contoh cakap kan, mati-mati nak saya, contoh mati-mati nak saya keluarkan 100k. Saya pangkang. Sebab saya yang uruskan benda ni, jadi saya tahu. Yelah, tapi puan tahu tak, memang 100k tu adalah duit komisen, tahu kan? Tahu. Duit komisen tu yang lari kat Syah. Saya buat kiraan tadi, puan dah siap-siap tolak dengan Syah. Puan bayar kat Syah 40,000. Sebab tu saya cakap, tak akan cari Syah sebab aku yang bayar kat Syah. Aku tahu apa yang detail-detail. Sebab kalau nak Syah nak lepas tangan, siapa nak backup? Sebab aku yang bayar kat dia. Nak dengan pihak Syah. Sebab aku banyak benda yang aku korek-korek, aku boleh buktikan yang aku bayar kat dia. Okey, semalam saya berbincang dengan puan. Tak ada pula puan cakap macam ni. Ada, saya ada. Puan hanya cakap kat saya semalam, puan hanya bayar dekat Syah 40,000. Saya tunjuk kat puan. Okey, puan mana? Puan tunjuk betul? Betul. Saya sudah saya cakap selain benda ni ada benda lain juga yang kita orang cover. Saya ada cakap, saya cakap ada benda yang duit yang komisen tu ada benda lain juga yang kita orang cover. Bukan saya ada cakap, bukan saya tak ada cakap. Saya ada cakap. Sebab tu saya cakap aku kena keluarkan dulu ni apa duit komisen yang lain kat Syah. Tapi puan, saya cakap kat puan tau, Mia siapa tu yang husband and wife husband and wife tu diorang dah jual lebih kurang 300 unit tau. Okey, saya beritahu Puan nak ni okey, 300 unit campur dengan puan kata puan dah jual berapa unit? Puan tadi kata 565 betul. Yang dekat family tu pun dah jual dekat 300 unit betul. Jadi yang puan jual directly pada customer pun dah 200 unit betul. Saya punya sendiri.
Saya punya sendiri anggaran 130. Saya punya lah. 130. Aku punya budak sebab bawah aku ni ada lagi ejen. Betul lah. Oh, dia ada kaki tinggi kan. Tapi dia macam ni bang, walaupun dia banyak kaki sekalipun, setiap kaki ada makan. Setiap kaki memang kena keluarkan balik duit tu. Jadi kalau akak cakap kat saya, akak bayar semua duit dekat Syah, tak masuk di akak kak. Saya cakap, memang saya cakap, ni total dalam Akak bang, saya cakap bang, abang dapat duit 200,000, abang nak bayar dekat semua kat orang. sebab Syah yang push kita orang. Kalau tak bayar nanti rumah dengan dalil. Jangan nak lepas akak, aku tak terima. Dia spin, aku akan cari Syah tu, tunggulah. Kita akak terus keluar. Jadi kita buat statement, akak terus bagi tahu duit ni semua akak bagi dekat Syah. Senang. Macam ni lah bang. Besok kau boleh. Kenapa bro? Bang. Apa dia? Kenapa? Apa long? Tak, jangan langsi. Saya tengah bincang. Long, kau masuk dalam. Dalam. Yelah, tapi kau jangan langsi. Aku datang baik-baik tau. Kau tanya abang kau. Kau jangan nak buang-buang emet semua ni, kau faham? Dia dari situ dia tak atas tu. Bukan nak buang. Kita datang nak bincang abang. Kau tanya abang kau. Habis tadi kau tak, tapi tadi kau jangan jadi kau jangan cakap tadi dengan aku apa nak cerita lah apa semua. Okey, bang, minta maaf. Dia pemohon juga bang. Ya bang, tak kisah abang tadi boleh cakap Assalamualaikum ke, kita orang Melayu. Jangan buat macam tu. Dia bukan balik helmet, dia letak helmet kat atas tu. Abang rasa sangka tak? Bang, abang datang tadi pun abang parking macam tu pun saya dah faham bang. Ada je bang parking elok bang. Abang tanya abang-abang ni macam ni saya berhujang dengan dia. Abang cakap sikit bang dengan dia ni. Elok ke? Ya, ni kan kalau main high court minta wakil daripada kita pergi teman dia bang. Kau ni nak settle bang kan? Nak settle bang. Sebab semalam dia dengan Zero Shah tu kita memang dah jumpa. Duit ni memang ada kat dia. Kita nak dia muntah balik duit tu je. Sebab orang kata nak rumah. Orang nak duit balik kan. Bisi-bisi bang, orang baru kena 2,500 30,000. Saya 43,000. Saya pasal perumahan di PKL tu. Kalau abang jangan cakap macam tu bang, saya mewakili 565 pengadu tau. 165 pengadu. Abang jangan cakap macam tu. Abang fikir sikit 565 pengadu ni macam mana. Maksud saya dah. Maksud saya. Abang kalau abang rasa abang boleh layan, abang pergi cakap dengan 500 pengadu ni macam ni. Malam pun tak larat kat orang. 3 hari kita follow up benda ni. Tak larat nak cakap. Jadi kenapa semalam tak datang ke office je? Teman dia. Kita orang lambat. Saya lambat. Dia pun ada kerja. Sekarang ni saya nak cakap akak, saya ni sebenarnya nak settlekan hal akak tau sebenarnya. Yang ejen-ejen akak ke Syah semua tu, itu tolak tepi kak. Ni akak sekarang kena lepaskan akak punya part sekarang. Saya tahu dah ni. Sekarang ni dia tak nak keluar. Lagi 2 orang tak keluar lepas kata dah bawa polis. Siapa? Dia datang dengan polis kan tadi kan? Tadi dia call dia kata tunggu pegawai habis bayar. Dia buat apa rasanya? Dia kat balai mana? Tadi call tadi. Semalam kami dah berbincang. Dah bincang dah sebenarnya. Macam yelah tahan komisen yelah tu banyak kat Syah. Tak, bukan macam tu Dek. Kak, macam ni. Sekarang ni awak cerita pasal komisen semua tu. Sekarang ni siapa yang collect duit awal-awal? Memang saya. Okay, jangan cerita pasal komisen. Sekarang ni awak kena bertanggungjawab. Untuk kalau sekarang ni awak nak semua bertanggungjawab, semua kena datang. Okey, faham tak? Sekarang ni jangan cerita pasal komisen. Sekarang ni kita pun tak pasti betul ke awak bagi kat diorang duit. Sekarang ni diorang bagi duit kat siapa? Tangan semua bagi kat saya. Yalah. Saya bagi kat Syah. Okey, jadi sekarang bagi dekat suami isteri ni, lepas tu dengan awak sekali kan? Betul tak? Jadi kamu semua kena duduk sekali lah. Kalau awak cakap Syah, awak kena bawa Syah datang sini. Faham tak? Syah dia. Tak apa, Syah kita boleh bawa datang. Okey, sekarang ni siapa lagi? Sekarang ni, diorang semua ni, dia tak tahu pasal Syah ni. Dia tak tahu pun pasal orang tu. Dia serah duit kat siapa. Kalau proses undang-undang, okay, dengar ni, kalau proses undang-undang, dia pergi kepada siapa duit tu yang pertama. Itu yang kena bertanggungjawab. Betul tak? Awak serah duit kepada Syah, siapa? Bekas kawan lelaki awak tu kan? Awak report untuk dia. Awak lah kalau nak tuntut kan ni. Tapi diorang semua ni nak tuntut dengan awak dengan ni. Faham maksud saya? Tapi saya dah buat report atas dia. Okey. Faham. Sekarang ni saya nak tanya, mula-mula permohonan duit ni datang kepada siapa? Daripada diorang kan?
Tak payah sebut tangan-tangan. Dia sikit tangan je. Ini semua pergi pada siapa mula-mula? Okey, pada awak aja. Sekarang semua saya nak tanya dengan awak je. Jadi sekarang ni kalau awak cakap ada pada Syah, awak kena bawa Syah datang sini. Betul tak? Sekarang ni kalau diorang 565 orang ni report pada siapa? Awak je lah. Jadi sekarang ni, jadi bila awak sebut pasal komisen ni tolak tepi tu. Sekarang ni nilai duit yang mula-mula diorang bayar 2,500, 3,500 ni semua pada awak kan? Jadi awak yang kena bawa turun 2,500 tu 3,000. Dalam grup kau tu banyak ejen yang makan tangan. Ejen yang makan komisen. Jadi So, awak pun ejen? tak. Kita apa? Saya pemohon. Pemohon. Tapi ada dalam grup korang tu banyak ejen. Ada ejen lagi. Semalam Ada ejen lagi. Tapi Macam mana? diorang jangan lepas tangan. Dalam grup dia yang Tak apa. Ni macam ni. Last akak baru Syah. Ya, betul. Kalau Ni. diorang nak tahu yang akak. Yang sekarang ni macam ni. Semua duit yang sampai pergi pada tangan akak kan? Betul tak saya kata kan? Jadi sekarang ni duit yang pada akak tu sekarang ni ada orang nak tanya. Kat mana? Dia yang kat tangan saya. Ha. Okey, sebahagian ni saya semua dah refund. Okey. Okey, ni yang semalam yang diorang ambil. Ni. Siapa? Awak refund kat siapa? Ni lah yang pemohon-pemohon yang Okey. sebelum ni lah. Betul? Lepas tu, selebih komisen tu macam saya cakap, bayar duit TMB, contohlah buat 26,000. Lepas tu ada lagi saya cakap, Tak, akak jangan panik. Akak relax. Akak tulis 26,000 ni figure apa akak ambil ni? inilah yang dia cakap bayar bil api air semua TMB. Tu apa tu? Yang macam yang semalam ni aku Okey, ambil lah. okey sekarang ya. Lepas tu macam contoh, dia bagi saya unit kan. Contoh ada unit ni cancel, Syah cakap dengan dia, tapi awak kena pakai dulu di awal. Okey. Kalau saya cakap susah sebab saya apa-apa kalau contoh saya cakap ni untuk cancel, okey 6 cancel ni. Tak Kak, dia mudah je. Dia punya matematik ni macam ni. Kan, semua duit pemohon pergi pada akak, betul? Okey, jadi sekarang benda ni tak wujud tu. Sebenarnya saya malah nak cerita semalam punya video kan kita dah ada. Panjang kan, kita cerita berjam-jam kan. Jadi sekarang ni yang semalam ni tak payah cerita. Hari ni duit pemohon pergi pada akak. Jadi sekarang ni akak tahu duit pergi pada mana kan? Okey, sekarang ni mana orang-orang tu? Awak kena bawa dia orang datang untuk selesaikan benda ni. Seorang kena COVID ke apa ke, tak apa COVID pun kita bawa turun. Tak apalah, kita selesaikan benda ni. Saya nak menyampuk sikit. Ha. Semalam dah pergi rumah Syah kan? Ha. Kenapa tak angkat dia? Apa dia? Semalam kan dah pergi rumah Syah. Betul dia kena COVID. Kau nak tolong angkat ke? Tak. Kan ni kes polis. Ha. Kenapa semalam polis tak datang angkat? Abang polis ke? Bukan, saya bukan polis. Tapi saya nak tahulah sepatutnya bila kita dah tahu lokasi mangsa apa tu? Oh, okey. Mastermind kan? Sekarang ni apa ni, nak dapatkan duit balik ke nak dia kena tangkap? Itu saya nak tahu macam mana. Tak. Itulah saya tanya abang. Abang nak duit dapat balik ke nak bukan? Abang kalau nak dia kena tangkap, kita pergi cara kena tangkap. Saya buat terus. Itu saya nak tahu solution dia. Solution ni tengah buat apa ni? Sekarang ni mastermind tu macam mana? tak, bang, macam ni. Abang tak payah pergi cari jauh sangat mastermind tu. Sekarang ni duit dia ni lah penyebab duit ni hilang ni. Jadi sekarang ni dia yang kena bawa turun mastermind ni. Kalau kita tolak pada Syah tu, kalau Syah tu kata duit dia Syah kena turun sebab duit semua yang keluar masuk kat dia atas akaun aku. Syah tak Semalam buat dah dia. nampak dia kenapa tak bawa tangan dia turun. Pandai ni dia sebab aku nak semua duit tu bawa kat sini baru aku boleh. Betul, adik, betul Kak. Macam ni, awak cakap duit ada pada Syah, betul. Sekarang ni kita nak proses duit tu datang mula-mula dari siapa? Dari diorang semua kan? Okey, pergi kepada Syah. pergi pada ni lah, dua suami isteri ni dengan awak kan? Jadi sekarang ni awak yang kena bawa turun Syah ni. Maknanya nak bukti-bukti daripada dia. Nak bukti pada awak sekarang ni. Bukannya semua kes kat dia. Dia macam ni, kalau katakan dia kalau ikut proses perundangan, dia macam mana tahu? Report 565 orang ni dia pergi pada awak dulu, bukan pergi pada Syah. Memang kata saya Awak satu report je pergi pada Syah. Faham tak maksud saya? awak pasal tu. Memang Jadi kat sekarang ni Syah ni yang kepala dia akan jatuh kat saya. Kak, Syah bukan kepala. Kenapa saya buat kata dia bukan kepala? Dia collect duit daripada awak seorang je. Tapi awak yang collect duit daripada orang ramai. Jadi sekarang ni awak lah kena plan macam mana nak bawa turun Syah ke duit ke mana pergi. Itu awak yang kena buat. Maknanya abang ni nak bukti-bukti daripada kau ni salurkan duit ke Syah tu macam mana. Itulah nak detail dia. Nak detail berapa jumlah-jumlah yang Tak bang, dia macam ni. Dia mesti semua duduk sekali. Dia kena duduk sekali. Okay, sekarang ni yang dua orang ni pukul berapa sampai? Ya, aku ni dengan orang ni kan. Ejen lain mana? Sekarang jangan nak letak bau dia semua. Tak, dia tak nak semua. Kena cari ejen-ejen yang lain. Kita bagi data. Abang pemohon juga? pemohon juga. Saya Pemohon? abang dia, saya pun pemohon. Adik-beradik pun ada yang memohon bang.
Adik-beradik demo, saudara mara pun demo dengan benda ni macam real. Kenapa tak ambil Syah tu? Kau ingat ikan ke? Kau ingat kucing ke kau nak angkat? Kalau kau nak tolong angkat, jom. Jom. Tak tolong angkat tak? Jom. Bawa suruh dia pergi kutip. Tolong pergi kutip sekejap pasang sini. Okey, dia tolong kutip. Dek. Bagi alamat kat dia. Ingat anak kucing nak kutip-kutip. Mana boleh kutip orang macam tu? Ada cara bang, kalau ada orang tu salah, kita boleh angkat dia. Kita boleh ramai-ramai. Tapi bukannya boleh kutip orang pindah. Awak nak kena section 3 ke? Awak colik dia, duduk dalam penjara, seronok. Tapi kalau macam ni kalau susah sangat Syah tu tak nak bergerak, kita bawa akak kan, kita pergi rumah. Yes, sebab tu saya cakap sekarang ni saya datang ni, kita tak payah cerita panjang. Kita akak ni 2 orang ni, lepas tu kita pergi jumpa Syah, duduk ke berempat. Ada macam tu. Faham? Saya nak tahu solution dia macam Macam itulah. Okey, kalau nak pergi bila nak jumpa sekali berempat ni. Kalau pergi berempat ni aku kena dapatkan buka kat tempat kerja aku. sebab Macam mana? dia ada rekod-rekod kat Sebab tempat macam kerja dia. saya contoh Syah ni, saya buat satu buku, saya rekod macam komisen saya pun ada rekod yang lain kat Syah. Tak, sebelum kita nak buat bukti tu sekarang ni, kita nak 4 orang ni duduk sekali. Itulah. Okey, sekarang macam mana? Apa solution awak? Nak bagi Syah sekali kumpul. On the way ni. Saya cakap apa inspektor yang orang buat report ni. Itulah saya kata, kalau polis ada, biar saya bercakap dengan polis tu. Siap polis tu datang jumpa depan-depan dengan kita. Boleh, insya-Allah. Dia datang bang. Dia datang. Pegawai tu suruh tunggu. Tak, dia kata dia dengan polis kan. Pas phone kat polis tu. Pegawai tu on the way dekat diorang, bawa diorang datang sini. Dia tu siapa? Macam Balai. balai, okey. Okey, balai mana? Kita pergilah balai setapak. Tak, itulah kalau betul polis on the way sini, kita kan awak boleh call dia kan? Okey, saya bercakap dengan polis tu. Bagi awak cakap dengan polis tu. Saya bercakap dengan polis. Polis tu tak sampai kat diorang lagi, suruh polis suruh diorang tunggu. Siapa ni? Polis mana? Polis tahu Apa nama polis tu? Tak tahu yang siasat korang lah. Siapa nama polis tu? Yang mana? Yang Call abang ni cakap Syah abang. ke? Assalamualaikum, Fadil. Assalamualaikum. Fadil. Hashim, boleh bercakap tak dengan pegawai mana yang awak nak datang dengan pegawai polis sana? Boleh saya bercakap? Macam mana? Sekarang ni kami tengah tunggu dia. Awak tunggu kat IPD mana? Saya tunggu kat balai. Balai mana? Tak apalah, kita pergi balai sekejap. Balai mana? IPD mana? Lah, sebab macam dia tanya tadi, kalau tanya kat mana, cakap kat balai, jangan tanya balai mana, awak tunggu saya. Dia cakap macam tu kat saya bang. Siapa pegawai polis cakap macam ni? Kau, kita tengah recorded ni, kau jangan buat malu PDRM. Ya, saya tahu. Betul bang. Cakap Betul. Macam saya tak tipu. Polis cakap macam tu? Ya, tunggu dia datang sini, kau jangan pergi mana. Polis pergi datang kat situ. Dia balik kat situ, dia nak pergi mana lagi? Dia suruh kita tunggu kat sini, jangan pergi mana-mana. Nanti dia datang. Ni orang dah ramai-ramai ni. Tak, bagilah saya bercakap dengan polis tu. Tak, dia tak dekat sini. Dia tak dekat. Okey, awak kat balai mana? Awak kat balai mana? Kita pergilah balai tu. Dia cakap jangan bagi tahu, nanti dia datang. Jangan bagi tahu. Polis cakap jangan bagi tahu. Ya, betul. Saya tak tipu. Abang tengah rekod betul bang, saya tak tipu. Macam mana? Macam abang cakap abang tengah rekod, macam betul lah. Saya cakap saya tak tipu. Dia cakap tadi jangan bagi tahu kat mana. Polis beritahu awak jangan bagi tahu awak kat mana, walaupun awak kat balai mana. Kau ingat polis takut ke? Polis mana lah, mestilah boleh bagi tahu kat balai mana. Ya, abang tak ada. Memang kami tengah tunggu dia. Macam mana? Jadi kalau dia sampai, saya bagi dia cakap dengan abang, okey? Orang dah tunggu daripada pagi lah. Ya bang, kalau boleh saya pun nak pergi sana bang. Tak, iyalah bagi tahu je lah balai mana. Dah. Okey dah. Ini bukan, ni MPV. Hello? Hello? Call balik. Tak bagi tahu abang di sini. Abang cakap tangan ke tangan, tapi kesilapannya benda ni tak wujud, dia pergi buat sale. Salah. Saya tadi bercakap dengan Timbalan Ketua Pengarah di BKL, dia bagi tahu mana ada benda ni wujud ni. Saya bercakap depan korang Dengan SPRM lagi saya cakap, kalau betul benda ni jadi SPRM, tak ada. Mohon pun kena. Sebab benda ni kau tim. Kau dengar kan tadi bercakap kan? Dia cakap tak ada pun orang tu, tak wujud pun. Bos dia orang ni dalam perumahan, dia cakap tak ada. Mak saya kerja komersial. Dia checking, so memang benda tu, nama tu keluar nama muka siapa ni? Muka orang lain. Nama lain. Assalamualaikum Dita. Baru nak tutup handphone nasib baik. Alah, jangan tidur dulu. Assalamualaikum kan dia Datuk. Tok.
Nak tidur dah. Ya dia. Cuba jelaskan ni pasal saya dekat apa? Ni dekat tempat yang Gombak ni. Dia yang pasal perumahan yang saya cakap yang ada buat sales tu lah. Yang saya beritahu dengan Kanda tadi tu kan. Apa ni? Dek, duduk sini. Perumahan apa tu? Dia rumah di BKL tu. Rumah di BKL yang saya kata kena bayar 2,500, 3,500. Dia kata memang wujud dekat dalam di BKL. Ni Apa dia yang bercakap tu? yang saya Adinda beritahu kan dia Datuk tadi yang 2 juta dia orang collect tu. Cuba cerita. Okey. Assalamualaikum tuan. Pertama Khabar kali jap nak tahu nama projek. Saya ada? Kerana nak tahu nama projek, lokasi tu kat mana, besok kan nak cek. Tapi untuk pada hari nak bercakap, dia pun kan boleh cakap. Cuma tu Tahu kan anda tak ada di BKL. Kalau apa-apa mesti keluar official receipt di BKL, di kaunter di BKL, di pejabat di BKL, bukan di ni luar. di BKL punya ni. Di BKL punya bos cakap. Kalau collect duit pun kita akan lantik panel lawyer tu. Panel lawyer tak ada. Dia kata permohonan cuma tak wujud. Tak apa Tok. Kena Tok nanti Adinda kau balik. Okey baik, nanti Adinda kau. Assalamualaikum. Bagi maklumat Dinda. Baik. Okey, assalamualaikum. Baik. Ni ex Datuk Bandar. Cakap tak ada pun tak wujud pun. Itu saya tak tahu lah. Ni yang Syah buka kat saya. Ha. Okey, macam ni lah. Tak, saya tanya kenapa awak confident sangat nak collect duit padahal benda ni tak wujud? Sebab selepas kita orang ni mohon rumah PPR tu, rumah ni atas nama kakak saudara saya kat PPR yang 20 tahun duduk kat sana. Okey. PPR bonus. Lepas tu mak dia lah. Selepas kita mohon rumah PPR ni tak sampai sebulan, nama kakak dia naik yang menyatakan ada unit 6 pintu kat sini. Serta-merta kakak dia dapat surat kena keluar dalam 1 minggu notis. Betul tak? Betul. Lepas tu kita tanya Syah. Macam mana kakak dia dapat surat ni semua sebab dapat tahu pasal kaunting rumah ni. Nama kakak dia naik kena halau. Lepas tu Okey, macam ni Saya petang tadi saya call sekali lagi. Dia beritahu proses untuk memohon rumah di BKL ni proses hanya buat bancian saja. Dia proses, lepas tu dia orang buat bancian. Lepas tu tunggu keputusan. Lulus tak lulus. Lulus barulah start untuk surat saya perjanjian dekat di BKL, baru buat bayaran. Bayaran pun by post. Bayar kepada di BKL. Tak ada bayar by ejen-ejen ni. sebab tu dia cari Syah sendiri kenapa dia buka unit kat kita orang. Tapi Kak, macam ni Kak. Awak Siri Syah ni awak saja yang tahu. Tapi diorang semua ni semua letak kat awak tahu. Faham tak? Maksudnya awak yang promote, betul tak? Faham. Betul tak? Akak faham tak? Aisyah ni tapi yang pemohon ni buat kat saya. Ha. Saya yang nakkan diri saya sebab yang buka unit tu dia. Tak apa, macam ni sekarang macam ni lah. Memang benda ni memang scam lah. Sekarang ni kita kena pergi rumah Syah tu. Lepas tu 3 orang lagi ni kena mari sampai tak, dua orang ni kat mana sekarang ni? Tak apa. kita kena Kalau tahu bincang macam ni kita tak datang. Jom gambar. Macam Nabi gambar dengan saya ya tu. Mana dia? Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh tunggu sekejap Okey. Sekejap je. Sebab dia muntah lagi ni. Okey. Kau keluar Sabar. kita nak bincang. Kalau ada rasa macam tak puas hati, tak apa, saya refer dengan meja sebab dia datang macam marah. Saya tak tahu kenapa. Tak. Kita nak bincang. Jom Syah. Dia ada problem. Okey Syah. Okey. Okey, urus anak tu. Okey Syah. Ini saya lah, Yusuf Azmi. Syah. Jom kita ni selesaikan cepat. Dalam 5 minit. Syah. Saya tak pastilah kan dia nak kata si kecil ni. Syah tinggalkan kat isteri tak boleh ya? Sebab isteri dia memang positif COVID dah ni kan dia. Anak pun baru muntah lagi. Saya takut pula nanti kan lagi teruk pula nanti. Tapi itulah kita kena dah maklum daripada awal itu kan dia. Itulah saya perlu nak pergi segera sebab sekarang dah pukul 12. Jom. Macam mana kan dia? Siap Minta maaf kan dia. Tak, awak siap lah. Jom kita pergi sekejap selesaikan terus settle. Tapi takkan saya nak tinggal ni macam ni anak dengan rumah saya ni kan dia. So salah saya kan dia. Bukan apa? kalau kata ni benda
kalau katanya benda ni tak teruk, keadaan dekat rumah saya tak apa kan dah. Cuma ni sebab rumah saya yang mula positif COVID apa semua, jadi anak pula satu masalah lagi tu yang saya terbahagi dua juga ni. Tak apalah, bawa sekali lah macam mana? Saya Tak, kalau tak benda ni tak selesai sebenarnya macam ni. Semua ramai-ramai nak datang ke rumah awak. Jadi saya elakkan benda tu. Jadi kita jumpa serampang Pak Mata semua, Mila semua ni jumpa, kita selesaikan terus. Boleh tak? Okey, baik insya-Allah. Tapi itulah cumanya saya perlukan masa tu je untuk anak saya ni bagi clear je. Ya, saya bagi awak bawah 5 minit boleh Saya cuba kan. Saya terima banyak kan dia. Baik. Ni kita taruh daripada sini ke Kuala Langat berapa lama? 1 jam. Lebih kurang. Tak, iyalah sebab nanti diorang ni dinong tolak sana sini. Jadi empat-empat ni kena duduk sekali. Sekarang ni diorang 2 orang ni dekat Kuala Langat lah. Tapi dia confirm ada, kejap lagi kan saya bergerak sini. Daripada sini 1 jam saya bergerak. Kan pergi kosong. Penat ni daripada petang ni kes ni. Ini adalah lokasi rumah antara salah seorang mastermind yang di mana kita operasi ni berlaku daripada semalam. Hari pertama pada hari Khamis lagi malam sehinggalah kepada Jumaat malam ni. Jumaat dah masuk ke Sabtu pagi, dah pukul 12.30 malam. Dan ini adalah lokasi rumah mastermind yang kita masih lagi dalam persoalan, yang di mana ejen ada 3 orang ejen je. 3 orang ejen menyatakan duit diberikan kepada mastermind ni. Jadi sekarang ni kita berada di hadapan rumah dia dan kita sedang menunggu dia keluar dan difahamkan dia kena COVID. Dia faham dia kena COVID dan dia masih lagi dalam rumah dan dia kata dia minta masa untuk dia keluar, dan setelah keluar kita akan pergi bersama-sama dengan dia menaiki kenderaan sendiri ke IPD Kuala Langat, yang di mana 2 orang antara suspek yang 3 orang ejen tu berada di IPD. Nak kita jumpa sekali empat-empat, nak tanya ke mana saluran 565 orang pengadu kita bayar pembiayaan untuk beli rumah ni, ke mana salurannya, daripada mana. Sebab yang terlibat hanya ada 4 orang je, 3 orang ejen dan 1 mastermind yang kita dapat tahu. Jadi sekarang empat-empat ni kita dah alhamdulillah kita dapat kumpulkan. Dan sekarang ni pertama kita pergi ke lokasi yang ejen yang ejen yang kedua. Ejen yang kedua kita pergi tadi rumah, dan ejen yang kedua bawa kita pergi rumah mastermind. Sekarang kita akan pergi jumpa dengan ejen yang pertama di Balai Polis Dengkil. Jadi 3-3 ni kita akan jumpakan di Balai Polis dan kita akan cuba cari settlement lah untuk jalan penyelesaian. Itu sajalah. Kita ada proses perundangan yang kita boleh ikut. Selagi kita boleh untuk berunding, boleh nego, kita try to nego lah. Sebab PDRM sentiasa dengan kita. Maksudnya, kalau kita buat keputusan untuk report, 565 report masuk, bayangkanlah 565 pengadu, 565 tuduhan, tak tahu penjara berapa tahun. Macam itulah. Jadi, kita tunggu sampai siri kita sampai ke Balai Polis Dengkil, baru kita boleh kata. Sebab memang end up, kalau tak ada penyelesaian, memang kita report lah. Bila report memang berlaku tangkapan dan tuduhan akan berlaku di mahkamah lah. Jadi itu kerja pendakwa raya lah. Kita ni masih lagi ke arah nak berunding, nak cari perbincangan, nak menyelesaikan masalah. 565 pengadu dan anggaran lebih 2 juta ringgit. Jadi insyaAllah doakan kita. Okey? Baik. Saya uruskan asingkan anak saya. Bang, ini pun muntah-muntah lagi. Anak saya masih belum tidur lagi kan dia. Boleh ke buat waktu lain? Tak valid tu. Saya memang risau kat anak saya. Macam mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syah. Terpaksa panggil untuk ni. Tak apa. Cuma sekarang saya faham. Syah macam ni. Sekarang ni siapa nama apa mana? Ila dah ada sini. Okey, ada 2 orang lagi dah sekarang polis dah pegang dekat Kuala Langat. Jadi awak seorang, jadi empat-empat ni kita nak jumpa serampang Pak Mata, nak tahu ke mana. Pasal kalau tak 500 lebih pengadu ni nak tahu awak. Jadi baik kita selesaikan benda ni dekat balai, kita cerita betul-betul elok-elok macam mana nak selesaikan benda ni terus. Boleh? Dia macam ni, benda kanda. Yang mana saya dah inform pada Hashim siapa yang terlibat lah, Jadi saya dah bagi tahu yang mana pembayaran balik tu semua juga saya dah bagi tahu dekat Boy. Okey. Okey, dah bagi tahu untuk pembayaran balik tu semua. Jadi cumanya tempoh pembayaran balik tu dia akan buat pada bermula 26 Jun 2023. 26 Jun. 26 Jun 2023. Okey. 1 bulan akan keluar 2 kali pembayaran dan berakhir
saya buat check up untuk ni sekejap ada. Dan buat akhir bayaran tu kalau tak silap saya sejak November 2023. Maknanya 1 bulan 2 kali pembayaran. Sekejap ya. Bermula 26 Jun 2023 secara berperingkat untuk 10 batch. Tak apa Syam, macam ni. Saya tahu awak nak buat bayaran balik semua okey, alhamdulillah bagus. Tapi kan jangan salah faham. Pembayaran tu bukan dari pihak saya. Dari pihak siapa? Sebab ini bukan pihak yang mana yang kita dah bagi duit ni lah. Siapa orang dia? Yang berkenaan lah kan dia. Sebab saya difahamkan awak cakap ada pelibatan oleh Datuk dalam DBKL. Tak ada kan saya tak ada sebut tu. Jadi siapa? Jadi maksudnya duit tu bagi kepada siapa? Pada individu yang saya kenal. Jadi dia berurusan untuk dapatkan rumah beli di BKL? Untuk dapatkan perumahan. Jadi dia berurusan dengan di BKL? Saya tak pasti tu kan tu. Saya kenal dia memang dah lama. Jadi urusan ni memang kita dah buat. Jadi saya wujud ke rumah bayaran di BKL ni ada? Memang ada? Maknanya pembayaran tu ke macam mana kan? Kan sekarang ni kan 595 orang ni pohon untuk dapatkan rumah di BKL. Wujud ke benda ni? Kalau selagi tak dapat tu saya tak boleh nak cakap wujud lah kan dia. Jadi maksudnya awak dapat maklumat daripada di BKL ke bahawa rumah ni perlu dibiaya? Saya dapat maklumat ni pun daripada individu ni sendiri. Individu maksudnya kena bayar 2,500, 3,000 apa? Bayar satu pemohon hanya 1,500. 1,500? Saya dah inform pada 1,500? Ada berapa nanti saya tunggu bukti lah. Tak, saya nak tahu. Ada 1,500, 1,700, Okey. 8. Okey. Lagi? Cari bukti dia. Macam mana? Cuba dulu sini. Cuba awak duduk sebelah dia. Awak kan memang partner kan sebelum ni. Okey, macam mana? Harga dia 1,500. Okey. 1,700. Okey. 1,800. Okey. 2,200. Ini 1,500. Sekejap dulu. Okey. Tunjuk semua bukti. Apa tak payah pakai face mask bang? Macam mana? Harga dia 1,500. Kuat sikit. 1,500. Okey. 1,700. Okey. 1,800. Okey. 2,200. Okey. Lepas tu kenapa ambil daripada apa ni? Dia orang ke tangan ada yang markup komisen lah. komisen. Dia ada 4 ejen je kan? Ada berapa ramai? Bawah saya pun ada juga ejen tapi dia tak munculkan diri. Okay, jadi awak serah duit pada dia berapa? Kalau tengok surat yang dia bagilah sebab dia akan hantar email, dia cakap yang ni surat orang ni habis sekian. Jadi bila surat yang dia bagi tu kita transfer ke ahli yang dia bagi tahu lah. Bagi tahu tu berapa apa agak? Kalau contoh tak harga 1,700. Okey. 1,700 saya akan. Okey, awak bagi dia 1,700. Awak ambil duit daripada peserta? Peserta ada yang saya makan 300. 300. Jadi awak ambil 2,000 je, betul lah 2,000 untuk satu peserta? Maksudnya peserta bayar kepada awak hanya 2,000? Tak. Kalau nak tahu total komisen saya lah. Komisen saya. Bukan Kak, maksud saya untuk satu peserta nilaian awak ambil berapa sebelum sampai kepada dia? Sebelum sampai ke dia, contohlah macam ada yang 1,700. Okey. Dia buka 1,500. Okey. 200. Contoh dia buka harga 1,700. Yang ada lain-lain kalau orang ni ada semalam lain ni Kak. Tak betul. Tak betul tu. Minta maafkan dia, saya mencelah. Sebab tu benda ni saya dapat tahu daripada awal. Jadi saya dapat telefon pun daripada minta maaf daripada Kuala Langat. Baru dapat telefon tadi. Okey. Diorang pun bagi tahu benda yang sama. Penerangan daripada pihak saya pada siapa yang hadir untuk malam ni, yang mana kita akan buat pengembalian wang tu berdasarkan berapa amount yang telah sebab tu guna akaun peribadi saya. Jadi yang mana pembayaran ni guna akaun peribadi saya. Okey. Jadi dalam akaun peribadi saya ada semua statement bermula daripada yang tunai? Tunai tak ada apa ni? Tunai tak ada ke? Semua tak ada, semua transfer. Semua transfer. Standard. Maksudnya kepada dia semua transfer. Okey. Jadi maksudnya jadi pemulangan okay. Pemulangan untuk
duit daripada yang mana yang dah diterima oleh Kamila. Saya akan tengok pada statement balik berapa jumlah dia, itulah jumlah dia untuk seramai 565. Tapi saya rasa ada amount, ada dua sahaja amount yang berbeza, tapi saya kena refer pada statement. Jadi awak bersetuju semua duit yang awak terima awak akan pulangkan balik semua? Akan pulangkan secara berperingkat sebab kita berperingkat. Pembayaran ni pun secara berperingkat kan dia. Faham Syah, sekarang ni benda ni ada ke? Rumah ni ada? Memang pohon dekat DBKL kena bayar dengan DBKL? Okey, berkenaan macam mana soalan kanda tadi, wujud ataupun tidak rumah ni, saya baru call XKP. Itu. Dia pun cakap benda ni tak pernah wujud. Itu yang saya tak boleh nak pasti sebab selagi rumah yang ni pun tak dapat, saya tak boleh nak cakap. Tadi saya call kan depan semua orang kan. Saya call, ada kan? Dengar kan? Dia kata tak ada, 30 tahun dah. Dia kata tak pernah ada benda ni. Dia kata proses dia kalau nak beli rumah, dia kata masuk permohonan, lepas tu bila dah buat bancian, bila ada kelulusan, kena pergi ke DBKL, lepas tu isi borang perjanjian, agreement perjanjian, lepas tu bayaran pos, barulah semua berlaku di DBKL lah. Jadi itu yang saya nak tahu, adakah benda ni saya perlu tahu sebab bila you ambil crowdfunding, kalau benda ni tak wujud, you tahu kan apa dia punya actual akta you akan kena kan. Sebab tu saya nak tahu, sebab bila ni melibatkan nama DBKL. Sebab bila dia cakap rumah DBKL, kira nama DBKL lah. Saya ingat rasanya Datuk Bandar kalau dengar nama dia, yang macam mesti dia marah kan. Sebab tu saya nak tahu benda ni ada kena betul ke ataupun dummy ke macam mana? Saya nak kata daripada pihak saya tak boleh nak pastikan 100% selagi benda ni tak ada depan mata lah. Tak dapat kunci rumah ke atau tak dapat pengesahan yang selanjutnya, saya tak dapat nak katakan lah. Kalau bagi saya pun mungkin sama juga mungkin anggapan pada orang lain juga, mungkin benda ni macam tipu. Jadi cumanya yang mana sebelum ni pun ada pembayaran balik yang mana kita dah pernah buat, diorang dah pernah buat balik dekat saya, jadi tak pernah ada isu. Sebab sebelum ni kita pernah tanya untuk pembatalan, cumanya daripada pihak Kamila kata masih teruskan. Jadi sampailah ke sebelum raya, saya dapat tahu pihak Kamila ada berjumpa dengan keluarga mertua saya secara tanpa pengetahuan saya. Lepas pada tu saya ambil pendekatan untuk terus buat pembatalan untuk benda ni. Sampailah saya minta maaf, saya rasa semalam kot baru saya dapat tahu, semalam atau hari ni kan macam tu lah. Saya dapat tahu yang dah ada 2-3 individu yang cuba hubungi saya angkat macam biasa, and then dia beritahu ada yang kata anggota lah, saya tak pastilah saya minta maaf. Jadi, polis sekolah. Jadi dia kata untuk hal-hal ni semua, jadi saya cakap okey tak apa. Saya akan bagi tahu untuk buat pembatalan seperti mana yang saya bagi tahu dekat kanda dengan aboy yang saya hantar setuju untuk buat pembayaran balik. Individu tu siapa yang dalam yang pengadu datang ke semboyan semua tu? Tak kanda, yang individu ni lah yang siapa? Yang nak pembayaran balik ni. Masa dia sebab macam ni Syah, pasal benda dah jadi isu publik. Sebab publik datang jumpa kita. Jadi sebab ni melibatkan crowdfunding. Bila melibatkan crowdfunding, kalau you tahu you bukan koperasi, you bukan bank yang boleh ambil fund. Lagi satu, ini bukan produk. Kalau produk, you jual produk, orang bayar pada you, okey lah. Bila ambil crowdfunding, yang boleh ambil bank dengan koperasi je. Jadi sekarang ni benda dah jadi public issue. Jadi Syah kena jelaskan, okey, dengan siapa Syah berurusan supaya diorang clear yang diorang akan dapat balik duit diorang. Itu saja. Okey, jadi cumanya individu yang saya kenal ni yang uruskan untuk pasal perumahan ni. Okey. Jadinya yang mana dia bagi tahu saya pemulangan bagi mana yang saya cakapkan tadi, tarikh tersebut kita cuba follow sebab diorang akan lepas saya habis COVID. Dia minta saya untuk menguruskan satu lawyer, untuk latih satu lawyer untuk buat satu agreement berkenaan pembayaran balik. Sekiranya pembayaran balik ni tidak berjaya dilakukan, boleh teruskan untuk dakwaan. Untuk, siapa? Dakwaan atas saya dengan ni lah. Sebab saya dia macam ni Syah, kenapa diorang tidak pergi kepada report? You tahu kan, bila pergi pada report, dia akan berlaku tangkapan dan berlaku pertuduhan dan sebagainya. Jadi diorang try to settle out of court lah. Maksudnya tak nak berlaku penawan, nak settle lah secara baik. Tapi kalau you suruh dia buat agreement, saya rasa siapa yang nak buat? Kalau saya pun saya tak cadang dia orang buat. Sebab bila agreement, dia akan sangkut kat sivil. Sebab ini jenayah, kalau pandangan saya, ini jenayah penipuan. Jenayah yang terancang, maksudnya tak ada produk, tak ada apa. Kalau dia
dia ikat diri dia kepada agreement. Contohnya 565 orang ni ikat kepada agreement, matilah dia. Sebab you boleh drag. Betul tak? Kalau tanya saya kan, boleh drag. You pun ada lawyer kan? You tanya pada lawyer. Cuma itulah yang saya boleh jelaskan. Okey, kalau macam tu, kalau you bersetuju untuk nak settlement, maksudnya nak buat settlement lah. Okey, lawyer ni macam ni je. Dia datang untuk kita propose apa. Dia ikut apa yang kita nak. Jadi, kalau ada settlement ni, maka insya-Allah kita akan pergi kepada penyelesaian lah. Cuma saya cadangkan macam ni, ada lagi 2 orang. Okey, awak punya part, awak kata awak nak settle. Okey, cuma kita nak kena clear. Clear ni kat mana, Syah? Okey, part awak, okey, contohlah total 565 orang pengadu ni, contoh 2 juta. Saya tahu kurang lebih macam tu lah. Jadi part awak berapa, part dia berapa, dan part lagi 2 orang tu berapa. Jadi supaya bila kita dah come out dengan satu amount yang betul dan tally dengan pengadu-pengadu ni, maka you kena settle part by part lah. Cuma kalau boleh Syah, nak minta tolong Syah, sebab saya pun daripada semalam ni, cerita daripada malam pukul berapa semalam? Bukan pagi ni, semalam pagi. Jadi kes ni akan berpanjangan. Jadi sekarang ni ada 2 orang lagi yang bersetuju nak settle juga, yang dia punya ejen lah, yang serah. Dia macam ni, 565 orang ni serah duit dengan ejen 1, ejen 2 ni suami isteri ni, termasuk dengan ni, dia serah pada awak. Jadi untuk settlekan benda ni, saya nak 1, 2, 3, 4 kita settle berapa ni untuk settlement lah. Maksudnya macam mana benda ni settle, dan kita akan come out dengan list lah. Macam tu, boleh? Kalau boleh Syah, kat mana dia sekarang? Dengkil eh? Bukan, Kuala Langat. Okey, kita ke Kuala Langat sekejap. Lepas kita ke Kuala Langat, saya rasa tak perlu bincang berdiri, kita duduk, elok-elok bincang. Sebab macam ni, kalau kita tak selesai hari ni, besok saya rasa 500 lebih orang yang akan datang kat sini. Jadi bila saya balik besok nak bawa berita pada dia orang apa benda yang nak selesaikan ni. Pasal benda ni dah jadi isu panjang kan. Awak pun tak mungkin nak duduk dalam lock up, dalam menjaga pasal benda macam ni. Pasal ni memang, kalau tanya pada saya, memang kena punya. Pasal apa? Dia pengkhianatan berlaku melibatkan apa tau? Agensi. Menggunakan nama agensi. Tahu kan macam mana dia punya berat kan? Jadi kita settle elok-elok supaya report pun tak perlu nak masuk. Kita selesaikan cara baik. Jadi awak boleh ke siap sekejap kita nak pergi ke Kuala Langat? Itu cumanya saya di bawah kuarantin dengan keadaan anak saya tu je kena. Tak macam ni. Saya minta masa awak 1 sampai pukul 2 kita sana. Kita settle dalam masa setengah jam saya, so awak boleh balik. Boleh? Tak pasti nak cakap sebab kalau macam ni, kalau awak tak pergi, dia pergi, dia linong-linong lagi kat sana je. Jadi sekarang ni kita nak cerita part by part yang settle sudah balik. Lepas tu kita akan tolong, sebab saya pun daripada semalam. Jom. Sekejap je kita pergi. Awak bawa kereta awak sendiri je. Semuanya tu sekejap je pergi. Baik je kan. Saya try arrange kat bahagian dalam ni, tengok macam mana kan. Boleh. Boleh. Kan saya kena tunggu lagi. Saya pun anak 7 orang bang. Pun ada saya tengok muka awak pasal awak bawa baby ni, saya pun ada simpati ayah, tapi awak kena faham juga semua orang ni pun faham kan. Jadi kita pergi sekejap, kita settle cepat-cepat, kita balik. Apa sebab saya nak jumpakan 4-4 ni? Sebab saya nak dapatkan figure yang betul. Jadi contohlah collection dapat 3,500. 3,500 ni pergi kepada siapa? Awak dah cakap awak terima 1,700. 1,800 ni kat siapa? 1,500. Awak dapat 1,500 kan? Jadi 1,500, 2,000 ni kat mana? Faham? Ini yang saya nak tahu ni. Sebab tu saya perlu sangat kalau Syah boleh tolong. Sebab sekarang ni pengadu ni dia ketakutan. Jadi dia duduk dekat balai. Tadi saya bercakap dengan IO. IO cakap dapat jumpa berdepan, jadi bincang dekat pondok tu sekejap je. Jadi dia bertanggungjawab apa yang dia ambil, dia bertanggungjawab apa yang dia ambil, awak bertanggungjawab apa awak ambil. So kita come out dengan satu settlement, so kita selesai buat video, so nanti kan pengadu dah tahu dah macam mana. Sebab memang sebab kalau saya cakap terus, kalau dia orang report, saya orang undang-undang, saya tahu kalau report 565 pertuduhan akan masuk. Jadi itulah, kalau boleh kita lagi sekejap. Awak bawa kereta dalam kereta awak seorang-seorang. Awak jangan ajak orang duduk dalam kereta. Awak bawa kereta sendiri sebab awak kontak rapat kan. Jadi awak duduk dalam kereta. Jadi waktu dekat sana kita duduk macam ni juga. Boleh tak? Bagi muka sikit lah. Saya okey lah kalau boleh? Tak apa, saya akan cakap dengan anggota. Okey? Okey, alright. Jom. Conference ni saya buat untuk bagi tahu yang mana kita buat persetujuan untuk pemulangan dan juga pemulangan wang kepada setiap individu seramai yang kita kenal pasti, seramai 565 orang.
yang mana setiap pemohon ni ada buat pembayaran sebanyak satu pemohon sebanyak 1,500 dan ada jumlah yang mungkin tak dikenal pasti lagi, yang mana saya sendiri akan keluarkan penyata akaun. Urusan ini juga dibuat secara transaksi online, yang mana saya tak terima pembayaran secara by hand ataupun cash. Jadi pembayaran ni juga dibuat bermula 26 Jun 2023 secara berperingkat sehingga selesai November 2023. Jadi pembayaran ni akan dilakukan oleh saya dan kepada siapa penerima. Maknanya Maaf, saya nak nak tanya, kenapa nak kena sampai jangka masa yang panjang? Dia ada 10 batch. Ada 10 batch, maknanya 1 bulan akan buat pembayaran. Kenapa refund tu dia perlu laku sampai jangka masa 6 bulan? Sebab yang mana kita tahu pembayaran sebelum ni kepada pihak yang untuk pengurusan perumahan ni juga dibayar secara berperingkat. Dari bulan berapa ke bulan berapa, jelas? Kalau tak silap saya minta maaf kalau sekiranya tersilap, bermula daripada bulan 9 tahun 2021 sehingga 21. Sehingga last, saya tak pasti tarikh yang last. Kalau ikut pada last saya berhubung dengan individu bernama Kamilah, saya rasa dalam November 2022 macam tu. Maksudnya jangka masa 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Lagi sekali ulang, daripada bulan 9 2021 sehingga November 2022 sewaktu saya berhubung dengan Kamilah, individu yang bernama Kamilah. Lepas tu awak kata awak bagi pada bahagian pengurusan yang menguruskan rumah kan? Berapa individu yang terlibat? Kalau yang ikutkan individu yang terlibat hanya seorang je. Seorang. Jadi dia menyatakan nak pulang balik? Pemulangan balik tu maksudnya dia nak pulang balik jangan masa 6 bulan je lah. Dalam 6 bulan. Sebab dia kenapa? 6 bulan. Itu saya tak pastikan dah. Cumanya yang dia bagi tahu sekiranya pembayaran awal yang di mana yang diorang dah buat statement tadi tu, pembayaran awal tu tidak dijelaskan dalam masa tarikh 26 hari bulan Jun 2023, selewat-lewatnya 7 hari, sekiranya dalam masa 7 hari daripada 26 Jun ni ada kelewatan ataupun tak langsung berbayar, bermakna pihak saya sendiri sedia terima untuk dakwaan. Apa garanti dalam jangka masa tu memang boleh dapat balik refund? Daripada segi garanti ni saya tak pasti, tapi apa pun saya sendiri yang meletak tanggungjawab sepenuhnya dan akan bagi kerja sama sepenuhnya dan juga sedia untuk menerima dakwaan lah sekiranya dakwaan apa yang awak sanggup terima atas daripada segi pertuduhan yang ada lah. Maksudnya yang daripada dia 565 orang betul ni rekod ni betul lah. Memang kena sebab tapi saya tak tahu ini tak pasti sama ada kanda nak login untuk dalam recording ke tak. Cuma sebab saya akan menjaga part saya dan pro and con untuk jaga part yang mana saya jaga. Itu sahaja. Jadi sebab tu maksudnya ada somebody jugalah orang kat dalam. Jadi saya sama-sama jaga daripada segi part kerja saya. Jadi sampai sehingga waktu sekarang ni saya masih berhubung macam biasa. Saya pun bagi tahu dengan Cik Aboy, dengan Kanda, yang mana kita ada kontak dan dapat respon daripada pihak yang sepatutnya kita kontak. Jadi cumanya tunggu untuk pelantikan lawyer untuk keluarkan satu perjanjian ataupun statement yang mengatakan pembayaran ni valid kepada pihak. Dia macam ni Syah. Kalau dia buat satu perjanjian, dia dah terikat dengan civil. Jadi sebab bila dia serahan duit pada awak without any document, sebenarnya dia boleh pergi kepada jenayah penipuan. Jadi kalau dia orang terikat dengan agreement tu, sebenarnya dia dah boleh, awak dah boleh tarik masa. Betul tak? Cuma bukan kan dia. Maksudnya
Bukan kata sebagai agreement, sebagai bukti yang mengatakan diorang akan ni lah. Atau you invoice lah. You invoice untuk bayaran balik lah. Itu lebih kuat. Sebab kalau you kata agreement, sebab dia ada jangka documentation, jadi dia jangka panjang. Jadi dia pergi pada civil. Sebenarnya kalau ikutnya peringkat awal ni, apa yang terjadi ni jenayah penipuan lah. Sebab satu tawaran yang tak wujud kan. Cuma sekarang ni kita plan untuk recovery, untuk nak refundable lah. Jadi cuma sekarang ni saya rasa untuk invoice, kalau you macam ni, you pakai lawyer pun, lawyer is you rantik dia untuk, tapi settlement tu you yang buat. Dia follow instruct daripada awak juga kan. Jadi you come out dengan satu settlement agreement by invoice lah. Setuju? Jadi sekarang ni saya nak tahu 565 ni setiap seorang berapa nilai dia yang awak terima? Okey, daripada yang mana yang saya tahu, sepatutnya daripada setiap seorang adalah 1,500. Daripada yang mana saya tahu daripada pihak Kamila, sekiranya daripada level tingkat 1 sehingga tingkat 10, dia akan ambil seorang 1,800, tak silap saya. Betul. Macam mana? Saya tak pasti. Maknanya dia ada perbezaan. Kamila ada bagi tahu yang daripada tingkat 1 ke tingkat 10, dia akan ada satu pembayaran yang amount dia lain, bernilai lebih kurang 1,800 kalau tak silap saya minta maaf kalau silap lah. Sama ada 1,800 atau 1,700, tapi yang pastinya daripada awal lagi sepatutnya adalah satu orang adalah 1,500 sahaja. Awak terima 1,500 untuk 565 orang? Betul. Cuba bagi total jumlah 565 kali 870. Tapi sebelum tu ganda, saya minta maaf dalam amount 847,500 ni kita tak pastilah. Mungkin saya sendiri yang bagi tahu amount ni lebih. Dia akan lebih. Dia akan jadi lebih. Sebab dia akan ada sekali dengan deposit pembayaran api, deposit pembayaran air. Jadi pembayaran tu semua ada dalam statement bank saya, pasti akan ada. Sebab Kamilah setiap transaction saya akan minta Kamilah remark. Jadi transaction tu akan ada dekat dalam akaun saya. Maksudnya saya bawa keluar. Kalau ikut figure sekarang ni 847,500 untuk 565, tapi dia boleh jadi lebih daripada boleh jadi lebih, betul. Okey, selepas awak keluarkan statement bank. Okey. Jadi continue. Jadi saya cuma nak clear cut yang mana untuk part saya yang seperti mana Kanda bagi tahu daripada pihak semboyan, kita menerima daripada pihak Kamilah ni hanya 1,500 yang sepatutnya lah. Jadi amount yang selebihnya tu saya tak pasti daripada pihak boleh dikirakan daripada pihak ejen kepada pihak pemohon. Jadi saya tak pasti berapa nilai yang dah dibayar oleh pihak pemohon kepada pihak ejen ni. Itu sahaja. Okey saja. Apa tu? Jadi bermula pada bulan 6 Bulan 9. Bulan 9. Okey. Macam mana semua peserta ni kira yang 560? Okey, saya tak pernah ambil untuk maknanya pemohon ni berhubung dengan saya. Jadi diorang akan berhubung bersama Kamilah sahaja. Kamilah ataupun dengan Mia. Kamilah dengan Mia. Okey, jadi Kamilah yang akan berhubung dengan saya sekiranya berlaku. Macam mana kalau diorang receive, diorang tak bayar kepada peserta, macam mana? Itu yang kalau ikutkan, kenapa awak tak nak bertanggungjawab untuk diorang terus cross jumpa awak ya? Boleh juga pemohon cross jumpa saya, cuma saya takut nanti pemohon akan, ataupun dia jumpa di Semoyan, awak jumpa dengan diorang kat Semoyan pun boleh. Sebab saya akan clear cut yang mana saya terima daripada Kamilah sahaja. Tapi berdepan lah, Kamilah pun datang kan. Jadi sama-sama ke depan boleh? Boleh, insyaAllah. Cumanya saya cuba, kalau katanya dia direct, saya tak tahu daripada amount pemohon berapa yang Kamilah ambil, berapa yang Mia ambil. Jadi tak macam ni, kita akan mengenal pasti. Kalau kata 565, awak kata terima banyak tu, jadi kita akan clarify dengan ni betul tak. So kalau betul, awak direct lah bayar kepada diorang. Boleh. Boleh. Atas persetujuan Kamilah. Sebab awak pun kalau awak tak bayar atas persetujuan dia pun masalah agak. Kan? Okey. Boleh. Okey, continue. Last. Okey. So yang lain insya-Allah tak ada apa dah. Okey. Kalau ada soalan daripada kan. Dia kata terima kurang lebih kurang taklah, lebih lah 847,000 ke atas. Ya, betul. Terima untuk satu orang 1,500 saja. Ya. Jadi awak serah kepada dia berapa? Sebab kami dapat info dari Kamilah, harga berbeza. Sebab tu contoh Kamilah, contoh Syah bagi Kamilah contoh. Syah kata buka Kamilah 1,500. Kamilah tolak kat kami 1,800. So kami buka harga 2,000. Macam tu. Ini contoh. Peserta ni sampai 3,500. Ini contoh. Macam okeylah. Macam 1,500 naik ke 2,000, 2,500.
Lepas tu ada certain case bawah kami ni dia introduce kat orang, dia pun makan commission. Bapak ada ejen lagi? Bawah kami. Tapi diorang banyak ejen, 4 orang je saya. Saya sekarang ni bawah saya tak ada, bawah dia tak tahu, saya tak tahu, bawah dia pun saya tak tahu. Ini bahagian part saya lah. Jadi maksudnya kalau saya pukul lah 3,500 dah kan. Cuba kira 565 kali dengan 2,000. Berapa? 565 kali 2,000. 565 kali 2,000. Maksudnya 1,130,000 ni dia berlegar dekat sini. Betul tak? Betul tak? Jadi semalam tak ada pun cerita ni. Semalam cakap seorang ambil 300 ya? 200. Jangan cuk. Apa dia? Tak. Alamak. Macam mana? Sebab harga dah buka lain. Macam saya dapatkan daripada Kamila, sebab yang berurusan dengan Kamila dengan Syah. Okey, ni Kanda. Daripada permulaan yang mana kita ada tawarkan untuk satu perumahan kepada pemohon-pemohon, yang mana permulaannya cumanya diminta bayaran sebanyak 1,500 dengan minimum, harga yang minimum pada permulaan. Jadi dia berubah mengikut pada ada peringkat stage, maknanya floor 1 sampai ke 10 dia akan jadi berbeza harga. Jadi hal ni dah berlaku daripada bulan 9 tahun 2021 kalau ikutkan tarikh yang ni lah. Jadi sepanjang yang kita dapat tahu, pemohon adalah sebanyak 565 orang. Jadi yang mana setiap pemohon ni dah buat pembayaran kepada pihak yang ada di bawah saya, iaitu pihak yang ejen yang menguruskan, yang mana ejen yang menguruskan dengan bersama saya adalah Kamila. Alright, jadi pembayaran yang saya terima daripada pihak Kamila adalah semuanya melalui transaksi online kepada akaun peribadi saya. Jadi sampai ada beberapa isu yang mana ada beberapa pemohon yang buat aduan kepada semboyan yang mengatakan untuk tarik diri dan sebagainya, yang selebihnya. Jadi kita ambil pendekatan di mana kita bersetuju untuk pembatalan dan juga pemulangan untuk duit ni lah, duit daripada pemohon. Jadi daripada segi pendekatan yang dah diambil, kita ada persetujuan di mana pembayaran akan dibuat bermula 26 Jun 2023 secara berperingkat kepada 565 pemohon ni mengikut batch, yang mana saya difahamkan ada 10 batch. Okey, jadi akan dikeluarkan pembayaran berperingkat seperti yang saya nyatakan 26 Jun 2023 sehingga selesai iaitu jangkaan pada bulan November 2023. Jadi pembayaran balik ni akan dilakukan, yang mana saya dah berbincang juga dengan dan bertanya kepada pihak peguam saya. Pembayaran ni kita akan lakukan daripada pihak saya kepada pihak siapa yang buat pembayaran kepada saya lah, iaitu Kamila. Jadi kita akan buat pemulangan balik dengan bersaksikan dengan peguam, dan juga akan ada hitam putih lah mana penyerahan ni, supaya tak ada lagi selain apa-apa isu di kemudian hari. Itu je. Saya salah seorang yang menjadi orang tengah untuk urusan rumah PPR ni. Sekiranya Encik Syah membuat transfer ke akaun bank saya semula mengikut apa yang dia tadi nyatakan secara berperingkat, jadi saya akan pulangkan mengikut orang yang mula-mula daftar. Contohnya daripada mana kita start 2021 bulan 9, dari situlah penghujung dia kita akan berakhir. Jadi mana yang pemohon-pemohon yang berdaftar, harap sabarlah, sebab kita akan ikut urutan batch tu semua untuk pemulangan duit. Kenapa maksudnya? Duit kalau nak pulangkan. Ya, faham. Sekiranya saya menerima duit, saya akan pas kepada ejen-ejen saya lah. Contoh
Ya, nama-nama ejen dia Jamia, Mia, Fadil, Hashim, dan beberapa orang yang tak menunjukkan diri ni lah. Saya akan cari selain mereka ni ada lagi beberapa ejen selain mereka. Sebut je pun tak, ni nama dia orang kena cari. Ada lagi yang nak cakap? Itu. Dari segi pemulangan, conclusion. Dari segi pemulangan kita akan pulangkan lah. Ikut macam mana contoh Mia transfer kat saya akan pulangkan macam tu kat Mia. So selebihnya Mia kena transfer kat diorang macam mana mereka transfer kat Mia. Okey. Ada nak cakap sikit tak untuk mangsa-mangsa ni? Untuk yang mangsa-mangsa yang buat aduan ni, kalau boleh clearkanlah nama kita yang mengatakan kita ni scammer. Itu saja. Sebab tu sajalah, sebab duit dapat kan. Sebab nama kita pun macam kebanyakan saudara mara. Diorang ni macam dah menuduh kita ni scammer. Tapi kita dah berusaha untuk macam Encik Syah dapatkan duit mereka semula. Kami ni salah satu orang tengah, ejen di bawah Kamilah untuk urusan perumahan kos rendah ni lah. So di sini saya ambil pendekatan seperti mana Encik Syah sebagai orang yang mengurus dengan rumah kos rendah kami ni, dia akan memulangkan melalui Kamilah dan Kamilah memulangkan kepada Mia dan saya. So kami mengambil inisiatif melantik juga peguam seperti Encik Syah untuk melakukan transaksi ini sebagai bukti lah. Kami memulangkan duit ini, menerima, memberi dan menerima. Kira-kira saya macam diorang memberi duit kepada saya, seperti itu pula saya memberi duit kepada mereka balik melalui peguam lah. Kami akan lantik peguam supaya tak ada berlaku isu di kemudian hari. Itu sajalah. First kami minta maaf sebab kami pun kalau boleh tak nak benda ni terjadi, sebab kami info-info yang kami dapat kami melalui Kamilah. So apabila Kamilah tidak memberi info, kami pun tidak boleh memberi info kepada pemohon-pemohon kami. Lepas tu kalau jika Kamilah tak dapat info daripada Syah, itu juga berlaku kepada kami juga.